أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Wakadha, dan seperti itu jugalah, yakni pada pihak mustahilnya, atau Allah Ta'ala, yastahilu alaihi, tentu tidaklah di atasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alla yakuna, bahawa tidak adalah Allah Ta'ala itu wahidan esa. Lagu mana? Allah Ta'ala itu tidak ada esa, bi an yakuna, dengan sekira-kira bahawasanya adalah Allah Ta'ala itu murakkaban, tersusunlah ia fi zatihi, pada zatnya Allah. Bila kita i'tikad Allah Ta'ala tu zat dia tersusun, bermakna dia tidak esa lah. Faham tak? Jadi siapa dia i'tikad Allah Ta'ala tu berjuzuk, apa, beranggota tubuh badan, ada kaki, ada tangan, bertubuh badan, berkepala, nah, berkaki, bertangan, bertubuh, berbetih, bermuka, mana dengan secara lazimnya dia telah mengisbatkan Allah Ta'ala tu berjuzuk. Tu murakkab, tersusung, juzuk fi zatihi, pada zat Allah Ta'ala. Bila dia isbat kata Allah Ta'ala tu berjuzuk, bermakna dia menafikan keesaan Allah. Tak layak dipanggil fuak tauhid. Panggil fuak apa? Mujassimah. Fuak Wahabi tu. Nah. Tu. Sebab itulah kita apa, tauhid uluhiyah rububiyah tu bukan tauhid Wahabi. Wahabi mana ada tauhid? Aku itu senang. Ni tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat. Ini kata tauhid Wahabi. Tauhid Wahabi apa? Wahabi mana ada tauhid? Tauhid mana tu tengok. Nah. Tu kalau orang faham itu senang. Lagu mana tu? Dia mengiktikadkan Allah Ta'ala tu tidak sah, bi an yakuna, dengan sekira-kira bahawa adalah Allah Ta'ala tu murakkaban fi zatihi, tersusunlah ia Allah pada zatnya Allah, au yakuna lahu, atau pada kata an yakuna, au yakuna lahu, atau bahawa adalah sabit baginya Allah Ta'ala mumasilun, menyerupai fi zatihi, pada zatnya, pada zat Allah Ta'ala. Ada zat yang lain sama dengan zat Allah Ta'ala. Au fi sifatihi, atau sama pada au fi sifatihi, atau sama pada zatnya zat Allah Ta'ala. Au yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin minal af'ali, atau bahawa adalah sertanya Allah pada ada alam, pada wujud ni. Au yakuna ma'ahu, atau bahawa adalah sertanya, serta Allah fil wujudi, pada realiti ni, gitu. Al wujudi bermakna waqi'i, begitu. Mu'athirun, yang memberi bekah, fi fi'lin, pada satu perbuatan, minal af'ali, daripada segala perbuatan. Tu dia panggil apa? I'tikad Allah Ta'ala tidak esa tu. Tu kalau orang i'tikad Allah Ta'ala tidak esa tu begitulah. Shin isyarat pada syarah, qala syarihu rahimahullahu ta'ala, qad arafta, sungguhnya telah mengetahuilah oleh engkau, anna aujuhal wahdaniyati, bahawasanya segala wajah-wajah bagi wahdaniyat, keesaan Allah Ta'ala tu salah satun, ialah tiga. Mana?
Wahdaniyatuz zati, esa Allah Ta'ala pada zat. Wa wahdaniyatus sifati, dan esa Allah Ta'ala tu pada sifat. Aimang tinggi duk mana? Amel apa? Ni. Wa wahdaniyatul af'ali, dan esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Wa kulluha, dan tiap-tiap dan semua sekalinya. Mana semua sekali? Wa kulluha minal mazkurati, wa kulluha, dan bermula tiap-tiapnya, tiap-tiap daripada wahdaniyat fi zat, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil af'ani, wajibatun di maulana jalla wa azza, mesti pada akal kita sabit bagi zat Allah Ta'ala jalla wa azza. Wahdahu, esanya Allah Ta'ala. Fa wahdaniyatuz zati, maka bermula esanya zat Allah Ta'ala, tumfit tarkiba fi zatihi ta'ala, menafikan atau ternafinya akan bersusung pada zatnya Allah Ta'ala. Mana ternafi bersusung pada zat Allah Ta'ala ni dipanggil kam muttasil fi zat. Faham tak? Wa wujudu zatin ukhra, atau pada kata toh pada kata at-tarkibah lah, wa wujudah lah. Fa wahdaniyatuz zati tumfi. Maka bermula makna esa pada zat Allah Ta'ala ni juga. Ternafi wujuda zatin ukhra, akan adanya zat yang lain. Tumathilu zatal aliyata, yang menyamai, yang menyerupai, yang bersetanding dengan zatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Wabil jumlati, dan dengan kesimpulan jumlah perhimpunan barang yang diperbahasnya, fawahdaniyatuz zati, maka keesaan Allah Ta'ala pada zat, tumfit ta'addudah, menafikan akan berbilang, fi haqiqatiha, pada hakikatnya yakni zatnya zat Allah Ta'ala, muttasilan kana au munfasilan. Mana menafikan beberapa bilangan. Addudah tu maknanya kam tu lah. Fi haqiqatiha, pada hakikatnya, hakikat zat. Muttasilan kana, yang berhubung ke ada ia yang berbilang tadi. Yang ni berhubung tu makna pada zatu zat. Au munfasilan, atau yang bercerai. Yang berhubung tu makna kam muttasil. Ternafilah. Mana zat Allah Ta'ala tidaklah orang panggil tersusun daripada juzuk atau satu juzuk yang halu. Tak ke? Tidak tersusun daripada beberapa juzuk yang banyak, kasratul ajza, ataupun daripada satu juzuk yang halu. Dia kata tak tersusun daripada beberapa juzuk, satu juzuk saja. Satu juzuk pun tak. Tu. Muttasilan kana, yang berhubung ada ia, at-ta'addudat tadi tu. Kana ta'addudat tadi. Au munfasilan, atau yang bercerai. Habis itu. Wa wahdaniyatus, munfasilan tu mana zat yang satu lagi itulah kam munfasil tu. Tidak ada satu zat pun yang serupa dengan zat Allah Ta'ala. Tak usah kata 2, 3. Satu zat yang lain pun tak ada. Tak usah kata 3, 4, 5. Wa wahdaniyatus sifati, dan bermula wahdaniyat bagi sifat Allah Ta'ala, tumfit ta'addudah, ternafilah akan bilangan-bilangan, fi haqiqati kulli wahidatin minha, pada hakikat tiap-tiap daripada satu, tiap-tiap satu daripadanya, daripada sifat, minha ay minas sifat. Wa wahdaniyatus sifati, dan bermula esa Allah Ta'ala as-sifati bagi sifat, tumfit ta'addudah, ternafilah beberapa bilangan, fi haqiqati, pada hakikat kulli wahidatin, tiap-tiap satu, minha daripadanya, daripada sifat, muttasilan aidan kana, sama ada bilangan yang berhubung juga ada ia bilangan, au munfasilan, atau yang bercerai. Mana tidak ada di zat Allah Ta'ala dua sifat yang sama pada nama dan makna. Itu dia bagi ibarat daripada ternafi kam muttasil fi sifat, au munfasilan, dan tidak ada di zat orang lain sifat yang nak serupa dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada nama dan makna. Kalau pada nama saja tak apa. Allah sifat dengan kudrat.
Khaliq pun bersifat kudrat agak, tapi kudrat Khaliq tak memberi bekas, tak apa. Kudrat Allah Taala hak memberi bekas ngati, tu tak apa. Nah. Tu. Fa'ilmu, maka tafri'nya, fa'ilmu Maulana Jalla wa Azza, maka bermula sifat pengetahuan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maulana Jalla wa Azza, laisa lahu, tidak adalah baginya, bagi Allah Ta'ala, sanin, dua ilmu. Tak ada dua ilmu. Satu ilmu saja, satu pengetahuan. Mengetahui tu banyak. Orang kata satu je mengetahui. Tu tak ikut tarik pada tu kalau gitu. Satu pengetahuan. Mengetahui Allah Taala tu segala perkara. Itu banyak. Tengok. Sebab tu kalau tak ikut pada lagu mana kita nak faham ni? Ibarat ni. Tengok ni. Fa'ilmu Maulana Jalla wa Azza, maka bermula mengetahui Allah Ta'ala, laisa lahu, tidak adalah baginya Allah Ta'ala, sanin, dua mengetahui. Satu je Tuhan mengetahui, teruk Tuhan, jahim nah. Kalau tak terjemuh dengan pada itu tadi. Jadi syukur banyak-banyak kita pada waktu terjemuh dengan tajdi itu. Jadi pasal maknanya fa'ilmu, maka bermula mengetahui, bermula pengetahuan, gitu. Bermula sifat pengetahuan yang ada di zat Allah Ta'ala Maulana Jalla wa Azza, laisa lahu, tidak adalah baginya, sanin, dua. Tak ada dua. Satu je pengetahuan. Tu mengetahui. Banyak Allah Ta'ala mengetahui segala perkara. Tidak ada bagi Allah Ta'ala tu sifat Allah, sifat ilmu tu dua, tak ada. Yumasiluhu, yang menyerupai akan dia, akan Allah Ta'ala. La muttasilan, tidak ada tu dengan secara berhubung di zat. Ai qaiman, ai itu nak mentafsirkan makna la muttasilan. Ai qaiman bizatil aliyati, yang berdiri ada dengan zat Allah Ta'ala yang maha tinggi pangkatnya. Tidak ada. Tidak ada dua sifat pengetahuan di zat Allah Ta'ala yang menyerupai akan dia, akan sifat pengetahuan tadi itu yang berhubung pada satu zat Allah Ta'ala. Ada. Di zat Allah Ta'ala ada dua sifat pengetahuan. Ilmu, nama makna dia pengetahuan. Tak ada. Satu je pengetahuan. Mengetahui itu banyak. Wala munfasilan, dan tidak ada sifat pengetahuan tu di zat yang lain. Itu makna munfasilan. Ai qaiman bi zatin ukhra, yang berdiri ada dengan zat orang lain. Bal bahkan huwallahu ta'ala ya'lamul ma'lumati, dia Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui segala maklumat la allati, yang bermula maklumat tu la nihayatalaha, yang tidak ada kesudahan baginya, bagi maklumat. Laha ai lil maklumati. Bi ilmin, mengetahui tadi tu, ya'lamu, takluk pada kata ya'lamu. Tu ya'lamu tu baru mengetahui. Mengetahui tadi tu bi ilmin, dengan satu sifat pengetahuan, wahidin, yang satu, la adadalahu, yang tidak berbilanglah baginya, bagi sifat pengetahuan. Wala thaniyalahu aslan, dan tidak adalah bagi sifat pengetahuan tu yang kedua baginya, bagi sifat pengetahuan, aslan, semata-mata, putus. Wakis, dan kiaslah olehmu ala hadza, di atas ini sifat pengetahuan, sifat ilmu tu, sa'ira sifati Maulana Jalla wa Azza, akan segala sifat-sifat ma'ani yang lain bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maulana Jalla wa Azza. Mana kudrat, satu kudrat, satu pekuasa, satu iradat, satu penentu. Menentu banyak, berkuasa banyak, mendengar melihat banyak, pendengar pelihat satu. Faham tu? Habis itu perkata satu, berkata-kata banyak. Hak sifatnya perkata, berkata-kata bukan sifat. Habis selesai masalah. Nak bahas menatang apa lagi, bengang tu. Orang duk bahas lagi nak siapa kata pada tu bukan ahli sunnah tu, gila babi dia panggil. Gitu ya boleh. Ada ni kata pada sesak lah bukan ahli sunnah tu, gila babi dia panggil. Bawa dah berkata-kata bukan sifat pun nak balas apa? Hak perkata tu sifat. Wa wahdaniyatul af'ali, dan bermula
esa Allah Ta'ala bagi segala perbuatan, tunfi, ternafilah, an yakuna, bahawa adalah bagi Allah Ta'ala sama di sana, ikhtira'un, oleh zat yang boleh mengada dan meniada, likulli ma siwa maulana jalla wa azza, bagi tiap-tiap barang yang selain daripada maulana jalla wa azza, fi fi'lin, pada satu perbuatan, minal af'ali, daripada segala perbuatan-perbuatan. Bal, bahkan jami'ul kainati, sekalian benda-benda yang kainat, hadisatun, ialah baharu, qad, gedia tu. Gedia tu, kok gedia tu. Tak terai kita aku ni. Berat dak awak dia. Mana? Kok gedia tu? Qad qad ammaha, yang sungguhnya, macam gitu. Mungkin terkadangnya qad ammaha, yang sungguhnya melengkapilah akan dia, akan segala kainat tu, ataupun segala kainat yang hadisah tadi tu, al ajzud daruriyu, oleh lemah yang bahasa daruri, ada imu, yang kekal selama-lama, yang senantiasa, qad ammaha, yang sungguhnya melengkapilah akan dia, akan kainat al hadisah tadi, al kainat hadisah tadi, al ajzud daruriyu, oleh lemah yang bangsa tak kena fikir tilik dah, pastilah semuanya lemah, semua kainat ni lemah. Tu lemah ke apa dia? Ajzu, lemah, ad-daimu, yang senantiasa, lemah yang senantiasa, an ijadi atharin ma, yang lemah senantiasa daripada menjadikan, ad-daimu, yang lemah tadi tu, ada al-ajzu ad-daruriyu tadi, ad-daimu an ijadi atharin ma, macam gitu koma situ. Lemah tadi tu, lemah yang bahasa pasti tadi tu, tak kena fikir tilik dah, bahasa daruri tadi tu, senantiasa, lemah tu senantiasa daripada menjadikan satu kesan pun daripada apa barang. Gitu. Begitu. Ada satu pun, apa barang pun tak boleh lemah dia, senantiasa lemah daripada nak menjadikan asharin ma, kesan apa suatu pun. Wa maulana, padahal bermula maulana jalla wa azza, bermula Allah Subhanahu wa taala, maulana jalla wa azza, huwa, ialah Allah, al-munfaridu, yang ketunggalan lah ia Allah, biikhtiraiha, dengan menciptalah akan dia Allah, akan dia menciptalah ia Allah, akan dia, akan kainat hadisah, wahdahu, esanya Allah, bila wasitatin, dengan ketiadaan perantaraan, wa ma yunsabu minha ila ghairihi, dan barang yang dibangsakan daripadanya, ila, kepada ghairihi, yang lain daripada Allah Jalla wa Azza, ala wajhin yazharu minhu ta'thiru fahuwa muawwalun, dan barang yang dinisbahkan daripadanya, wa ma yunsabu minha ila ghairihi, dan barang yang dinisbahkan daripada kainat, wa ma yunsabu minha, dan barang yang dinisbahkan minha daripada kainat hadisah ni, ila ghairihi, kepada yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita duk kata mamak yang buat, Amerika buat kapal terbang, kita duk kata gitu. Siapa buat robot, Jepun. Siapa buat kereta ni, Jepun, macam tu. Kita duk nisbah daripada kainat hadisah kepada yang lain daripada Allah Ta'ala Jalla wa Azza tu, ala wajhin, di atas, hanya di atas wajah, yazharu minhu, yang zahirlah ia kainat tu, minhu, daripadanya, at-ta'siru, oleh yang memberi bekah, fahuwa muawwalun, maka itu ialah hanya pentakwilan sahaja. Tu dia panggil apa? Muawwalun tu makna majaz akli saja. Isnad orang panggil majaz, dia panggil majaz akli, mana isnad majaz saja. Itu muawwalun makna majazul akli. Isnad majaz saja. Kita duk kata Amerika buat kapal terbang, isnad majaz saja tu.
Sandar saja tu, bukan hakikat mereka sungguh dah. Wabillahi subhanahu wa ta'ala at-taufiqu, dan hanya dengan Allah Ta'ala jua sahajalah yang dapat memberi taufik, tidak daripada orang yang lain. So isyarat kepada musannif, wa kadza yastahilul ajzu an mumkinin ma, wallahu a'lam. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal qiyamu bin nafsi. Situ dah. Betul? Betul tak? Wa ammal qiyamu bin nafsi. Bismillah. Wa amma, dan adapun. Situ. Al-qiyamu bin nafsi, dan adapun qiyamu bin nafsi ni duk cara dalil bagi sifat-sifat salbiyah ni. Dalil bahasa akli lah. Wa ammal qiyamu bin nafsi, dan adapun sifat ada Allah Ta'ala dengan bahasa zat, fali annahu, maka bahawasanya lau qama bi ghairihi, jikalau berdiri ada, maka jikalau adalah Allah Ta'ala tu dengan yang lainnya, maka kalau Allah Ta'ala tu berdiri ada di yang lain, lakana, nescaya adalah ia Allah aradan, ialah arak. Kalau Allah Ta'ala bahasa menupai di zat, dia tu arak lah. Tu. Dia tu arak. Lakana, nescaya adalah ia Allah aradan, ialah arak. Wa qad taqaddama bayanu hudutsil a'radi, dan sungguhnya telah terdahululah oleh kenyataan bagi baharunya segala arak. Telah terdahulu dah. Duk bahar dah arak-arak tu menatang apa, baharu dia tu duk bahar dah dulu. Maka dia tak nak nyatalah di sini, mungkin cek balik, mula kaji balik. Tak kalau melupa agak. Wa qad taqaddama, dan sungguhnya telah terdahululah bayanu oleh kenyataan hudutsil a'radi, baharu bagi segala arak-arak. Au kana, ni atah pada kata kana aradan. Au kana sifatan, au kana ya. Au kana au kana ai lakana, nescaya adalah ya Allah. Napa? Fali annahu, maka kerana bahawasanya lau qama, jikalau berdiri adalah ya Allah bi ghairihi, pada zat yang lain, lakana, nescaya adalah ya Allah sifatan qadimatan qaimatan, sifat yang sedia kala yang berdiri ada bimausufiha, dengan zatnya zat sifat. Bila lah Allah tu, kalau dia tu berdiri ada di zat yang lain, bermakna dia satu sifat yang qadim. Macam kudrat tu. Kudrat tu satu sifat yang qadim. Kudrat tu apa? Sifatun qadimatun qaimatun bizati. Tu. Itu dia panggil kudrat. Lepas tu kalau Allah Ta'ala pun seperti kudrat, mana? Ada di zat. Bermakna Allah tu kena kepada sifatun qadimatun qaimatun bimausufiha. Tak kira lagu tu. Tu fali annahu, maka kerana bahawasanya lau qama, jikalau berdiri adalah ia Allah bi ghairihi, pada zat yang lain, lakana, nescaya adalah ia Allah sifatan qadimatan qaimatan bimausufiha, adalah ia Allah tu sifat yang bahasa sedia kala yang berdiri ada dengan zat yang berdiri ia sifat. Fayalzamu, maka melazimi tafri'nya, maka memestikanlah alla yattasifa, bahawa tidak bersifatlah ia Allah bisifatil ma'ani. Nescaya bila Allah Ta'ala tu sifat yang berdiri ada di zat, melazimilah Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan segala sifat-sifat ma'ani. Lima marra, bagi barang yang telah lalulah pada kenyataan. Lima marra, bagi barang yang telah lalulah pada kenyataannya. Telah sebut dah dulu. Nah, kalau Allah Ta'ala tu sifat, maka tidak bersifatlah Allah dengan segala sifat-sifat ma'ani yang lain. Karena sifat ma'ani tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Sifat ma'ani tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Kudrat tak boleh bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa kalang. Kudrat lah. Iradat lah. Ilmu. Mana ada ilmu bersifat dengan kudrat? Gila apa gitu. Ilmu tak boleh bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa kalang.
Tu sebab tu ia kait dengan sifat ma'ani tu. Sifat ma'ani boleh bersifat dengan sifat salbi, boleh. Kudrat bersifat dengan qidam, baqa', mukhalaf, boleh. Tu kudrat Allah Taala tu sedia kala, lagi pula kekal, tak serupa dengan kudrat hamba. Lagi pula ada di zat, ada cara-cara dia dengan makna ada di zat dengan makna tak berajak pada fa'il menjadi. Masuk makna qiyamu bin nafsi pada makna yang kedua. La yahtaju ilal fa'ili. Wahdaniyah asa. Sifat kudrat Allah Taala asa. Masuk. Sifat ma'ani boleh bersifat dengan segala sifat salbi. Tapi sifat ma'ani tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Tak boleh kudrat bersifat dengan kudrat agak. Gila apa gitu. Lepas tu kalau kudrat bersifat kudrat, dulu dia bahas panjang dah ni. Kudrat ada di kudrat bersifat dengan kudrat. 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 Apa gerah gitu. Bila nak selesai bang? Nah. Jadi tak sasul gitu. Nah. Maka sebab tu kalau Allah Ta'ala tu ialah sifat yang berdiri ada di zat, fayalzamu, maka lazimlah, mestilah, automatiklah, alla yattasifa, bahawa tidak bersifatlah ya Allah bisifatil ma'ani, dengan segala sifat ma'ani, lima marraya yang telah tersebut lalu. Wahuwa, maka ia batilun, dusta, palsu, bohong, pelawak, hangit. Wa ammal mukhalafatu lil hawadisi, dan adapun dalil bagi tak serupa Allah Ta'ala akan segala yang baharu, fali annahu, maka bahawasanya, lau masala syai'an, jikalau menyerupai ia Allah syai'an akan sesuatu minha daripada hawadis, lakana, nescaya adalah ia Allah hadisan mislaha, ialah yang baharu seumpamanya seumpama hadis. Nah, kalau Allah Ta'ala serupa lembu-lembu lah yang panggil Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala serupa dengan kata. Kalau Allah Ta'ala serupa dengan kucing yang senang lagu tu. Kalau Allah Ta'ala serupa dengan orang ada betih ada tangan, orang lah Tuhan ni. Senang. Malah nak kejap banyak, sakit dekak dah. Wa ammal wahdaniyatu, maka adapun sifat wahdaniyat, dalil bagi keesaan Allah Ta'ala, fali annahu, maka kerana bahawasanya, laukana, jikalau adalah ya Allah Ta'ala lahu sabit baginya, nazirun, tandingan, bandingan, fi zatihi, pada zatnya Allah, au sifatihi, pada segala sifatnya Allah, la lazimal ajzu, nescaya melazimi oleh lemah, lima marra, bagi barang yang telah lalu boleh sebutnya. Wa kullu ajizin, maka bermula tiap-tiap yang lemah, hadisun, ialah baharu. Wahwa, padahal ia al-hudusu alaihi, baharu di atasnya Allah Ta'ala. Muha, baca muha, jangan baca mahal, jangan. Mahal tempat. Muhalun, apa muhalun? La yakbalus subuta aqlan, tak terima sungguh pada akal. Itu. Tak terima sungguh pada akal. Ada ni? Tak terima sungguh pada akal. Tak terima sungguh, mana dak lah. Dak pada akal. Tentu tidak. Itu mana? Muhalum dengan mana tentu tidak. Apa? La yakbalus subuta aqlan, tak terima sungguh, tak terima akan sungguh pada akal. La yakbalus subuta aqlan, tak terima akan sungguh pada akal, mana dak pada akal. Itu maknanya. Wa hadza, dan inilah isyaratun ila istisnaiyati, fahuwa quwwatu qaulina lakin hudusuhu muhalun. Wa hadza, berarti situ. Kau mat situ, wallahu a'lam. Wa hadza, berarti situ, wa hadza. Qiyah istisnai itu dalil tu dia kau ya. Apa? Apa tu? Qiyah istisnai tu. Hazfun natijah liwuduhiha. Mana? Dalil tu, wa hadza isyaratun ilal istisnaiyati li'annahu zikrul muqaddam biqaulihi walau lam yakun muttasifan biha. Qiyah istisna ini sebut muqaddam. Kemudian muqaddam sughra, kemudian muqaddimah kubra, mana la lazimah hudusuhu, tapi wa hazfun natijatu, menhazahkan akan natijah, wa hazfun natijata, dan menghazahkan akan natijah liwuduhiha, kerana terang nyatanya natijah, tak disebut natijah. Tu li'annal istisna al-tali, kerana bahawasanya istisna akan tali, yuntiju naqidul muqaddam. Esok wallahu a'lam, begitu dulu. Apa? Tukar kita tukar lagi. Ujuk connect tak tukar.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wan nifasu, dan bermula nifas. Baca guana nifas tu bisukunin nuni, bikasrin nuni, bisuku pula dah. Hal keadaan dibacakan nifas tu dengan kasrahkan nun, nifas. Kenapa dinamakan nifas? Summiya bizalika, dinamakan dengan demikian itu, demikian nifas tu nifas, li'annahu, kerana bahawasanya nifasa tu yakhruju akiban nafsi, keluar kemudian sedikit daripada nyawa, ghaliban, atas jalan ghalib. Mana lepas nyawa keluar, mana baby keluar, keluarlah dia. Itu. Maka oleh kerana darah tu keluar kemudian sedikit daripada nyawa, kalau keluar tu, maka dikatakan nifas. Tu sebab apa dinamakan nifas tu nifas tu. Huwa, ialah nifas-nifas ni. Huwa ai syar'an. Pada syarak lah. Wa ammal lughatan, adapun nifas pada lughah, fahuwal wiladatu, diri beranak tu. Diri beranak. Tapi bukan nak makna lughah. Nak sininya makna syarak. Kalau makna lughah tu bukan nifas dia panggil. Nak diri beranak, semata-mata keluar anak. Tu. Semata-mata keluar anak, di sananya ada perbahasan. Kalau basah, keluar anak serta basah, wajib mandi. Kalau keluar anak serta kering, sunat mandi. Kalau tak silap gitulah. Kenapa wajib mandi tu? Kerana diri anak tu ialah mani yang keluar. Faham tak? Maka keluar mani wajib mandi tak? Keluar mani wajib mandi. Maka anak tu kejadian daripada mani. Maka keluar anak serta basah wajib mandi. Diri wiladah tu sendiri dah wajib mandi, walaupun tak diiring dengan darah sekalipun. Mana kalau takdir Allah Ta'ala dia beranak, tu biar anak. Tu biar anak. Nak kata ni, tu biar anak. Tak ada darah pun. Wajib mandi tak? Wajib mandi. Kenapa? Kerana darah, kerana anak dia, anak tu sendiri tu mani. Serta basah lah tak silap. Kalau kering, tu tak silapnya sunat. Cek balik tengok. Aku dalam ni ada nanti. Huwa an-nifasu, huwa bermula nifah. Huwa ialah nifah. Ini syar'an, ai syar'an, pada syarak. Wa ammal lughatan, adapun nifah pada lughah tu fahwal wiladatu lah. Maka nifah tu ditubi anak tu sendiri katanya pada lughah. Maka nak pada makna lughah, naknya pada makna syarak. Apa dia makna syarak? Adamu, ialah darah. Darah. Nifah ni kena ke darah. Maka tak termasuk dah kuih, nasi goreng. Tak dah. Bila sebut kata nifah tu, mari dia duk mikir nasi goreng. Nanti ni kuih-kuih cek mek kau bukan. Tak masuk dah. Bila sebut adamu tu dia panggil apa? Jinsun fit ta'rif dia panggil. Tu dalil dia tu. Jinsun fit ta'rif. Bila sebut kata nifah ialah adamu darah. Itu dia panggil jinsun fit ta'rif. Bila sebut kata jinsun fit ta'rif, fayashmalud dima as-salasah, maka melengkapilah akan segala darah-darah yang as-salasah yang 3. Mana? Haid pun darah. Istihadah pun darah. Fasak pun darah. Tiba-tibanya musannif buat mari lagi. Darah mana? Al-khariju, yang keluarlah ia darah akibal wiladati, kemudian sedikit daripada beranak. Tu. Bila wak mari al-khariju ila akhiri, wa qauluhu wa qaulul musannifi al-khariju ila akhiri faslun fit ta'rif dia panggil. Fasal fit ta'rif. Bila sebut fasal fit ta'rif, yukhriju kullan minal haidi wal istihadati. Maka mengeluarlah, orang panggil faslun fit ta'rif ni, yukhriju kullan minal haidi wal istihadati. Keluarlah daripada tiap-tiap daripada darah haid dan darah istihadah. Tak masuklah daripada definisi ta'rif tu. Jadi ta'rif tu seperti itu kalau mengaji ilmu mantik. Apa? Dia nak jami' mani'. Faslun fit ta'rif tu dia panggil jami' tu. Betul tak?
Gapo dia darah ni? Nifas ni apa dia? Nifas ni ialah darah. Tu dia panggil apa tu? Jamek, merhipung, sekalian. Darah semua mari darah. Darah mari sini berhipung semua darah. Nifas ni ialah darah, berhipung semua darah. Darah pun beratur semua. Dah itu ni bagi. Darah gapo? Al-khariju akibal wiladati. Darah hak keluar selepas daripada beranak je. Darah hak tak keluar selepas daripada beranak tu, hak keluar, hak bukan hak selepas daripada beranak tu, tubik. Ikhraj dia panggil, ikhraj. Tak masuklah. Itu dia panggil apa? Jami' mani'. Menghimpun serta menegah daripada masuk lain daripada mahiyah benda. Faham tak? Itu dia panggil takrif. Tu. Kalau orang tanya munifah ke dia nifah? Darah Ustaz. Gila gitu. Lepas tu, kalau orang hak tiap-tiap bulan tak beranak duk mari sama darah 7 hari dia panggil nifah agak. Sebab tu orang tak panggil definisi yang lengkap tu. Tak panggil definisi yang lengkap. Tu. Maka bila sebut kata al-khariju akibal wiladati, darah mana? Darah yang keluar kemudian sedikit daripada beranak. Maka tu dia panggil apa? Faslun fit ta'rif. Pasal pada ta'rif. Bila sebut kata fasal pada ta'rif, nak iqra' nak manik, nak menegah daripada masuk hak darah, bukan nak nifah, bukan. Yukhriju kullan minal haidi wal istihadati. Untuk mengeluarlah tiap-tiap daripada haid dan istihadah. Tak masuk daripada ta'rif nifah. Baik. Tu darah mana? Al-khariju akibal wiladati. Yang keluar ia darah kemudian sedikit daripada beranak. Tu. Ia kata dalil tu, tengok dalil tu, wa kanal aula, dan yang terlebih aula ibaratnya ayakula, bahawa berkatalah ia musannif akiba faragir rahimi minal hamli. Tu. Wa kanal aula, dan adalah yang terlebih utama. Cuba tak? Cuba. Wa kanal aula, dan adalah yang terlebih utama, ibaratnya kena kata lagu ni sepatutnya. Nifah ni huwa ad-dammu al-khariju akiba faragir rahimi minal hamli. Tu. Darah yang keluar kemudian daripada kosong rahim, daripada peranakan. Itu lebih tepat dia kata. Itu lebih utama. Ibarat dengan lagu tu lebih aula. Supaya apa? Liyakhruja bihi, supaya terkeluarlah dengan dia ma bainat tawa amaini, barang yang di antara dua adik-beradik kembar. Contohnya kita kata gini. Seorang ibu tu dia mengandung 2 kembar anak. Maka beranak tu keluar dah seekor. Tubik dah seekor. Rahim dia tu ada lagi anak kembar Tawak amaini makna dua anak kembar. Tawak amaini, 2 adik-beradik kembar. Keluar dah seekor anak. Kemudian duk tengah keluar seekor anak dah tu, keluar dah darah. Maka adakah darah tu boleh dipanggil nifah? Boleh tak panggil nifah? Boleh panggil nifah tak? Boleh panggil nifah tak? Boleh tak Iskandar? Dah apa pun sengih orang jawab. Boleh tak? Boleh panggil nifah tak? Faham tak soalan? Orang tu faham jawab. Boleh tak? Makmu beranak, adikmu kembar 2 ekor. Lepas tu makmu terai tu bik dah seekor. Lepas tu tengah-tengah nak terai seekor lagi tu tubik darah buru-buru. Darah hak tubik tu boleh tak panggil nifah? Bapa tak boleh? Bapa tak boleh? Bapa tak boleh? Bapa tak boleh? Tidak kosong rahim daripada peranakan. Rahim tu masih ada anak. Patut dah tak boleh panggil nifah darah ke apa? Sudah. Darah ke apa Yusuf? Dah tak boleh panggil nifah darah ke apa? Hamdi, darah ya? Darah sejadah. Tak tentu darah istihadah ya, sederah dia. Kalau ada hak gong-gong kata darah tak ada nama Ustaz. Darah ada gitu. Darah ke apa tengok
Kalau cukup sehari semalam, darah haid. Sehari semalam pula nak boleh keterai sekali lagi. Cukup darah hak tubik tu 24 jam perhimpunan darah. Haid. Nah, tak mesti darah istihadah. Nah, kalau 15 hari 15 malam lebih 16 hari pula. Istihadah. Kalau berapa minit ya, dah boleh kurang setengah jam ataupun sejam, darah fasad. Tak tentu. Tak tentu kata moh beranak dah sekor lagi dalam perut tubik darah beru. Darah istihadah ni, tak tentu. Tengoklah. Tu tengok orang panggil nak dikatakan darah apa-apa, tengok kena ke tak dengan syarat dengan takrif darah-darah yang hak kita nak kata tu. Kerana darah istihadah, darah hak keluar daripada masa lebih daripada masa sebanyak-banyak haid. Darah fasad, darah yang tak sampai masa sekurang-kurang haid, ataupun umur yang nak dihukumkan haid, mana 7 tahun tubik darah fasad dia panggil. Baik tak? Tu. Tu dia kata gitu dalam tu. Wa kanal aula, dan bermula yang terlebih aulanya musannif ayakula, bahawa berkatalah ya musannif fit ta'rifin nifasi, damul khariju, darah yang keluar akibal faragir rahimi minal hamli, kemudian daripada kosong rahim daripada peranakan. Apa tu? Aula kata lagu tu ilah liyakhruja bihi, supaya keluarlah dengan kata lagu ni akibat faragir rahimi minal hamli ni, ma barang yakni anak bainat tawa'amaini, di antara dua adik-beradik kembar. Tu dua adik-beradik kembar. Jadi kemudian daripada keluar anak yang kedua tu, barulah kantung rahim tu kosong sungguh daripada peranakan, barulah boleh dikatakan darah yang keluar tu ialah darah nifas. Habis itu. Fal khariju, maka darah yang keluar. Fal khariju, maka darah yang keluar. Fal khariju ai fadamul khariju, maka darah yang keluar ma'al waladi, serta dengan anak. Tubik sekali dengan anak. Tu. Au qablahu, atau sebelum daripada anak. Nak teri anak tu tubik cucu darah. Atau tak teri anak duk tubik darah. La yusamma, tidak dinamakan akan al-khariju tadi tu nifasan, darah nifas, tak dinamakan nifas. Wa ziyadatul ya'i, dan bermula ditambahkan ya fi aqibi. Ditambahkan ya pada aqibi. Mana? Bi an yakula aqiba. Tambah ya jadi aqiba. Dalam tu ya. Wa ziyadatul ya fi aqibi. Bermula ditambahkan ya pada kata aqibi tu. Fi aqibi, pada kata aqibah tu, bi an yakula, dengan sekira-kira bahawa yuqala, dikatakan aqibah. Contoh kalau kata aqibah, itu khabar wa ziyadatu, dan bermula ditambahkan ya pada aqibi, yakni jadi aqibi. Lughatun qalilatun ialah bahasa yang digunakan sedikit. Wal aktsaru, dan bermula yang terlebih banyak digunakannya hazfuha, dihazafkan akan ya. Mana akibah, jarang digunakan akibah, jarang digunakan dalam bahasa Arab. Akibah jarang kita dengar ulama kata darah nifas ni damul khariju akibal wiladati, jarang gitu. Kau biasa dengarnya damul khariju akibal wiladati. Gitu ya, gitu ya situ, tak ada pause sikit. Habis. Wal istihadatu aidamuha huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wallahu a'lam. Ku gagahi juga tubuhku untuk mengajar ini. Kalau dia ngatuk tak tidur lagi. Dah minggu depan tak ada dah laku seminggu. Cuti. Ada lah ke lah alasannya silap kita lah. Waha qala Imamul Hujjatul Islam Ghazali rahimahullah taala wahiyal abyatu hadhihi, dan bermula ia bait syair. Yang dimaksudkan tu ialah fa in kunta fi hadil a'immati raghiban,
Maka jikalau adalah engkau di dalam menunjuki a'immah raghiban gemar, fawattin ala an tantahi kal waqa'i'u, maka tetapkan olehmu atas bahawa mengenderakan dikau oleh waqa'i'. Apa waqa'i' ni? Al-umurul lati taqa'u syadidah. Mana segala pekerjaan-pekerjaan yang berlaku kepayahan. Tu waqa'i' tu jam'u waqi'atin. Wa in fa in kunta, maka jika adalah engkau fi hadyil a'immati raghiban, tu di dalam menunjukkan a'immah, ikutan imam-imam tu raghiban, gemar, fawatin, maka tetapkan olehmu ala antantahika, di atas bahawa mengenderalah engkau, menujulah, memaksudlah akan dikau al-waqa'i'u, oleh segala pekerjaan yang payah-payah. Binafsin, dengan diri, dengan dirimu. Wukurin, wukurin, binafsin wukurin, dengan dirimu yang sempurna akal, maknanya wukur maknanya yang megah lah maknanya. Binafsin wukurin, dengan dirimu yang sempurna akal, inda kulli karihatin, daripada tiap-tiap kebencian. Wa qalbin saburin, dan dengan hati yang sangat sabar. Wa huwa fis sadri mani'u, padahal ia hati yang sabar tu di dalam dada tertegah. Lisanuka makhzunun, lidah engkau peliharakan. Wa tarfuka maljumun, dan mata engkau pejamkan, genggamkan. Wasirruka maktumun, dan rahsiamu pada Tuhan maktumun. Begitu. Wasirruka, dan rahsia engkau. Gabriel rahsia ni ma khafya fi qalbik, barang yang tersembunyi dalam hati engkau. Wasirruka, dan rahsia engkau, maktumun, yang tersembunyi tu, gitu. Wasirruka maktumun, dan rahsia engkau yang tersembunyi tu, ladai rabbi zari'un. Apa dia? Cuba kita tengok. Iman, kita tengok apa ya bunyi suara tu. Wasirruka maktumun ladai rabbi zai'un, rahsia engkau yang tersembunyi di sisi Tuhan. Siapa? Jabat Poh Laju, rumah saya. Pagi tu ya. Kok tu boleh? Tu kat tu kok kereta. Wasirruka maktumun, dan bermula rahsia engkau yang tersembunyi dalam dada tadi tu, ladai rabbi zai'un, di Tuhan engkau. Ai inda rabbi, ladai rabbi ai inda rabbi, di sisi Tuhan engkau. Zai'un, zahir ia, la yakfa alaihi syai'un, tidak tersembunyi di atas Allah Ta'ala sesuatu. Begitu. Li'annal batina kazahiri, sekerana bahawasanya batin hati seperti zahir. Binisbati li'ilmillahi ta'ala, dengan nisbah ke ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia syarah sebut gitu. Payah kalau tak ada syarah ni nak payah syair. Wa zikruka maghmurun, wa zikruka, dan sebutanmu. Wa zikruka, dan bermula sebutan engkau, maghmurun, ai masturun. Maghmurun dengan mana masturun. Wa zikruka, dan bermula sebutan engkau, maghmurun, masturun, tersembunyi, mastur, tertutup. Wa babuka, dan bermula pintu engkau, mughlaqun, terkunci. Terkuncilah. Wa saghruka, tuh. Wa saghruka, Gapa dia saghruka ni? Ai asnanuka,
dan bermula gigi engkau. Tu. Wasaghruka ay asnanuka. Gigi engkau. Bassamun, tersenyum. Wa batnuka ja'iun, padahal perut engkau ja'iun, lapar. Itu ja'iun, lapar. Jok. Wa qalbuka, dan hati engkau. Wa qalbuka, dan hati engkau. Majruhun, terluka. Wasukuka kasidun. Tu. Wasukuka, padahal kedai engkau. Wasuk tu kedai lah, perniagaan engkau. Kasidun, tak laku, rugi. Tu. Ini duk menyata kata sifat seorang yang nak bergaul dengan makhluk. Lagu tu. Nak mulutmu senyum, hatimu mulutmu senyum, perutmu lapar. Rahsiamu tersembunyi dalam hati, tapi di sisi Tuhan engkau zahir. Sebut temu tersembunyi, orang tak sebut namamu. Nak padahal mu duk buat jasa dalam masyarakat ke apa. Nak tu contoh gitu. Wa fadluka madfunun, dan kelebihan engkau tu tertanam di dalam bumi. Tu wa fadluka, dan bermula kelebihanmu, madfunun, tertanam. Wa ta'nuka sya'i'un, tetapi kecelaan engkau akan masyhur. Sya'i'un mana masyhurun, begitu. Masyhurun. Wa fi kulli yaumin, dan pada tiap-tiap hari, anta jari'u ghussatin, dan pada tiap-tiap waktu, engkau jari'u ghussatin. Jari'u ghussatin mana apa? Pada tiap-tiap hari, wa fi kulli yaumin, sabit pada tiap-tiap hari, anta jari'u ghussatin. Apa? Engkau menelan berbekalan. Begitu. Jari'un mana bali'un. Ghussatin ay ma taghassa bihi. Minad dahri wal ikhwani wa qalbu ta'iun. Tu menelan bekalan tu daripada masa, minad dahri, daripada masa, wal ikhwani, daripada segala saudara-saudara, wal qalbu ta'iun, padahal bermula hatimu tu ta'iun. Apa? Ta'at muti'un. Itu ta'iun ay muti'un, ta'at pada Allah Ta'ala. Naharuka, siang hari engkau, syaghlun nasi min ghairi minnatin, bersibukkan manusia daripada ketiadaan ketiadaan lelah, maknanya tiada minnah, tiada kelelahan. Ayalah naharuka, bermula siang engkau, syaghlun nasi min ghairi minnatin, bersibukkan dengan manusia, memperelokkan. Syaghlun nas mana islahun nas, begitu, memperelokkan manusia, min ghairi minnatin, dengan ketiadaan diberi pembalasan nikmat. Begitu. Bukan ketiadaan minnah, okey. Minnatin tu maknanya an-ni'ami, nikmat-nikmat. Mana naharuka, bermula siang hari engkau, syaghlun nas ay islahun nas, memperbaikikan masyarakat manusia ni, min ghairi minnatin, dengan ketiadaan nikmat pembalasan. Tu gitu. Walailuka tu bukan wailauka dak. Buai kalau ada kitab tu tulis hamzah, buai. Walailuka, padahal malam engkau, syaukun ghaba anhu tali'u, anhu tala'i'u. Walailuka, padahal malam engkau, walailuka, padahal malam engkau tu, syaukun, cinta rindu engkau, ai ila rabbika lah. Syaukun ai ila rabbika. Walailuka, padahal malam engkau, syaukun ai ai mahabbatu ila rabbika.
Wa bidzalika bimulazamati ta'atil lati tukhsa bika min baini sairin nas. Walailuka, padahal malam engkau syaukun ghaba anhu talai'u, hilang daripadanya daripada rindu kepada Allah tu bila talai'u, terbitnya orang panggil siang hari keesokannya. Tu fadunaka hadzal laila huzari'atan. Tu maka lazimkanlah, fadunaka, maka ambillah oleh engkau hadzal laila, akan ini malam, huzari'atan, ambilkan bekalan, liyaumin abusin azza fihi dzara'i'u, bagi hari liyaumin, untuk hari. Bapa tu ambil bekalan setiap malam tu, liyaumin abusin azza fihi dzara'i'u, untuk hari abusin. Apa abusin tu? Abusin tu maknanya yaumal qiyamah. Liyaumi abusin, untuk hari kiamat, azza fihi dzara'i'u, yang sedikitlah padanya pada hari kiamat, az-zara'i'u, oleh orang yang zara'i' al-wasail, yang dapat wasilah, yang dapat orang panggil kekuatan, pertolongan. Fadunaka hadzal laila khudhu zari'atan, maka ambillah oleh engkau pada ini malam, khudhu, ambil ia tu, zari'atan, sebagai bekalan, liyaumin abusin, pada hari kiamat. Abusin ni mana? Yaumil qiyamah. Abusin tu asalnya wajah muka yang masam, yang sedih, yang sugul. Kenapa tu hari kiamat dikatakan wajah yang sugul? Yakni kerana sedikit saja azza fihi dzara'i'u, sedikit saja padanya pada hari abusin, pada hari kiamat tu, az-dzara'i'u, oleh orang yang dapat wasilah, dapat kelepasan maknanya. Habis itu na'am yakunu bin nafsi ma'ahum. Na'am, ya. Na'am ni jawab liman qala hal yumkin lirrajuli al-mazkur an yusahibal khalqi. Itu jawab bagi soal yang ditakdirkan. Seolah-olahnya manusia orang tanya kepada Imam Ghazali, hal yumkin, adakah kemungkinan, adakah boleh, maknanya hal yumkin lirrajuli al-mazkur an yusahibal khalqi, adakah boleh seseorang yang laki-laki yang alim tadi tu, an yusahiba, bahawa bersahabat, bergaul lah dia, al-khalqi, akan makhluk. Naam, ya. Itu jawab dia, ya. Yakudu min nafsi ma'ahum, adalah laki-laki itu dengan tubuhnya berserta mereka itu makhluk. Wa qalbu ma ab'adahu anhum, padahal hatinya itu ma ab'adahu, barang yang sejauh-jauhnya barang, anhum, daripadanya, daripada makhluk. Wa zalika ay wa bayanu zalika lil umril syadidun wa ainsyun nakidun, wallahu a'lam. Itulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin 'ajli wa ajli. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.